lain. Siapa yang pakai laptop lagi? Okey. Pula. Apple pakai laptop apa? Tak, pakai telefon. Siapa Saya pun pakai phone. laptop? Okey, peace sekali ambil gambar. First, ya Allah. Hanya handsome oh. For you. Okey, boleh sambung kita punya soalan. Yang tadilah sambung balik. Pakai laptop dia tak pegang gambar. Okey. Punya Okey. So nanti usahawan kita boleh sambung balik yang terhenti adik. Ya, cik. Macam pada masa yang akan datang, apa pandangan macam cik tentang you punya business? Ada apa-apa yang cara untuk mengembangkan lagi you punya business? Okey, buat masa sekarang saya memang start stick pada satu produk kan. So benda ni saya rasa memang yalah, kita sebagai owner kita akan keluarkan marketing. Tapi dalam masa yang sama juga benda ni kadang-kadang dia bila dah banyak persaingan, bila dah banyak sangat yang keluarkan benda ni kan. Sekarang pun kita tengok macam dah banyak kan yang jenis pakai tudung pun tak payah iron. Kan. So memang di pihak saya memang kita akan kita akan keluarkan marketing. Satu lagi kita akan tambah juga beberapa produk di bawah jenama Mrs. Ain lah. Okey, mungkin kita akan buat berkaitan dengan niche yang sama. Maksudnya ni spray kan. Saya memang kan nak tambah produk memang kita akan buat spray. Tak kisahlah spray contoh hilang kotoran ke. Tu memang dalam planning. So insyaAllah nanti kita akan realisasikan benda tu. Maksudnya di bawah jenama saya bukan sekadar pengeras tudung lah. So kita akan banyak-banyakkan produk lagi insyaAllah. Ciptaan baru lah. Kita baru. Ya, okey. Dari kita produk kan. So banyaklah kita boleh. Maksudnya bila kita tambah produk, so kita prospek pun kita akan tarik prospek yang lain lah. Maksudnya yang tak guna spray, maybe dia akan guna spray tu untuk spray kotoran contohlah kan. Pergi mana-mana, kuah kari tumpah ke. So memang benda tu dia macam membantu juga. So kalau saya buat produk memang saya akan cari untuk yang menyelesaikan masalah lah. Masalah biasa yang kita alami lah. Biasa kadang mak-mak macam saya nak cepat kan apa semua kan. So memang kena cari-cari produk-produk macam tu lah. So insyaAllah kita akan buat, kita akan tambah produk dari semasa ke semasa lah. Okay. Thank you. Ya tu. Okey Pak, untuk yang produk ni pencapaian dia setakat ni dah pergi sampai mana? Maksudnya? Pencapaian, contohnya dapat award daripada mana-mana agensi. Okey, kalau nak dapat award tu sekarang ni tak ada lagi. Tapi kami pernah dilamar majalah untuk masuk majalah, untuk masuk surat khabar. Kita dah pernah dapat tajaan dah daripada hari tu Sinar Harian, kita ada Metro, kita ada Mingguan Wanita juga untuk diselitkan dalam slot-slot dia orang lah pasal produk ni. So setakat selama 6 tahun ni pencapaian yang saya boleh kata nak banggakan lah. Kita dah pernah masuk TV Al-Hijrah untuk slot Assalamualaikum. Lepas tu kita dah masuk majalah Minggu Wanita. Kita juga ada masuk 2 Akhbar, Sinar Harian dan juga Metro. Nak tanya, boleh ya? Boleh. Nak tanya, dalam tempoh 6 tahun ni kan ada ejen-ejen yang ambil dropship apa semua kan. Macam mana nak layan kenah dia orang ni? Kenah perangai. Kenah kan? Macam ada hak gini, ada hak gitu kan, dia banyak manusia kan, dia banyak perangai. Macam mana nak layan, nak kita sendiri pun kadang betul. Kita sendiri pun kadang kita seorang pun dah 5 perangai. Okay. So maksudnya saya
saya sebagai, maksudnya saya tak panggil founder sangat lah. Saya as a leader diorang. Kan? Kita lebih kepada leader, nak ajar diorang, nak train diorang. So, saya, maksudnya kita sebagai leader, tapi saya jadi mak ayah diorang juga. Saya jadi kakak diorang juga. Maksudnya, apa-apa masalah, korang jangan pendam sendiri. Apa masalah, maksudnya saya tak ada ke, ejen lari ke, bagi tahu. Kita satu kumpulan, so kita kena sama-sama lah. Maksudnya kat saya kat sini, saya as a leader, maksudnya masalah korang, itu masalah saya. Korang sedih, saya sedih. Tak adalah kata nak masuk sampai tak tidur malam, tak adalah. Tapi nak bagi tahu dia orang supaya dia orang ni tak adalah rahsia-rahsia sangat dengan saya. Maksudnya kalau korang ada masalah, datang je cari. Kadang kita ni tak tahu kan, kita sebab ramai, kadang kita tak boleh nak baca pun seseorang tu, melainkan dia orang tu rapat sangat ke kan. Leader-leader ke, kadang dia orang yang bawah-bawah ni, yang dropship ni yang kadang-kadang fikir, alah sale aku sikit je, founder mana nak pandang kan. So memang saya akan buat satu grup khas untuk kumpulkan. Dalam tu cucu cicit lah kita panggil, yang dropship, yang kecil-kecil, bawah tim ni semua saya campur kat situ. So ada satu masa dalam maksudnya seminggu, sebenarnya hari Selasa hari ni, memang saya akan gathering lah dengan diorang. Kalau nak cakap apa pun cakap. Kat situ kita akan kumpul lah. Memang bukan daripada tim saya saja, bukan daripada tim HQ sajalah. Maksudnya anak cucu semua yang menjual Mrs. Ayan ni. So kita buat dalam satu grup. Okay, kita ambil maksudnya dalam seminggu ambil sehari untuk kita buat sharing ke apa-apa kan. Tanya masalah apa semua. So diorang akan rasa lebih dekat. Maksudnya bukan untuk menjual sajalah. Maksudnya masalah apa-apa bagi tahu. Walaupun saya tak jawab, tim maksudnya geng-geng lain yang dah macam power-power kan, dia orang kadang the second me. Dia orang ni orang kedua saya lah. Maksudnya kita panggil duplicate saya. So walaupun saya tak ada, dia orang yang boleh handle tim-tim yang kecil-kecil ni lah, yang ada masalah apa semua ni. So kita memang point kat situ kita keep in touch satu sama lain walaupun di dunia online sahaja kan. So sekarang kan kita ada WhatsApp, kita ada Zoom, kita boleh video call apa semua. So memang itu memang kalau saya memang saya akan jaga bab tu lah. Kadang dia orang ni bukan apa pun, kadang dia orang koyak emosi sikit, sedih. So bila kita touch sikit dia orang akan semangat tu akan datang balik. So boleh meroket balik macam tu lah. Dia punya kunci lah. Macam ada bagi latihan jugalah, macam mengajar jugalah, ada bagi tunjuk ajar macam mana film, macam bagi latihan tu kan. Memang. Memang yang tu kadang saya sebagai founder kadang tak sempat juga sebab saya kan sekarang memang buat sendiri semua kan. Lepas tu tapi saya lahirkan leader-leader yang boleh ajar tim-tim macam tu lah. Macam saya ajar dia orang. So kau ada tim, kau kena ajar macam ni jugalah. Kena jadi macam saya juga. First tu memang tu saya cakap yang first tu memang saya struggle. Memang nak lahirkan leader ni memang kena struggle lah. So bila dah ada leader ni kita akan jadi macam kita boleh fokus benda lain. So yang tim-tim bawah ni leader boleh ambil macam tu lah. Yang 100 ejen ni kebanyakannya campur ke banyak kat Kelantan yang saya ke? Tak. Boleh kata semua. Kejap saya nak hantar. Saya nak hantar baby dekat. Boleh. Kejap. Ni dia dapat. Kejap. Rekod ni. Okey, Allahu balik. Mana yang dia jawab secara sepintas lalu tu kita take note lah. Nanti kita nak karang dalam majalah tu senang lah kot. Kita uraikan lah. Kena urai lah. So sebab sekarang ni dia dekat soalan C. So lepas ni boleh lah. Soalan D pun dah masuk tu jawapan untuk D tu. Latihan-latihan dia tu. Yes. Yes. Dah rekod dah. Sebab yang ni memang kita rekod, so tak ada masalah lah.
Boleh tengok lah Okay, dia. sorry. Okay, tak apa. Kak Abi kejap Kak Abi kat bawah kejap. Ya, persoalan tadi saya tak nak jawab. Tu lah yang 100 ejen tu meliputi seluruh Semenanjung ke atau tertumpu pada satu negeri? Okay. Okay, buat masa sekarang saya ada macam lebih kurang saya kata 1,000 ejen tadi kan. 1000 ejen je 1,000 betul. tu 1,000 tu bukan bawah HQ sahaja. Maksudnya ada bawah tim lain lah. So bila dicampurkan semua tu hampir banyak lah. Cuma saya memang sekarang alhamdulillah dah semua negeri dah. Kita dah ada dah pengedar-pengedar lah. Termasuk Sabah Sarawak juga. Oh, Sabah Sarawak pada Ada. Dulu payah nak masuk Sabah Sarawak sebab kita punya cecair kan. Dia orang tak support untuk postage apa semua. Sebab kadang risiko takut pecah apa semua kan. So kita guna alternatif lain lah. Maksudnya kita guna laut ke macam tu lah. Tapi sekarang alhamdulillah dah ada dekat sana sebab permintaan dekat sana pun sangat-sangat tinggi. Kadang yang restock pun sebulan 2-3 kali jugalah ejen dekat sana. Okay. Tanya ada sokongan pembiayaan daripada mana-mana tu? Ada Setakat ni ada macam kalau bola kan ada daripada sumbangan daripada kelab ini. tak ada. Semua macam modal ke kan? Starting modal. Okay, modal starting yang first dulu suami. Memang pinjam dekat dia. Memang dia lah. Sebab dulu pun saya pun banyak bisnes juga kan. Bisnes ni kadang memang kita nak tapi kita tak tahu cara tu. Bila dah ada duit kita beli benda tu, beli benda ni kan. Tak adalah kata nak beli benda branded tapi itulah kita tak pandai kita punya cash flow kan orang panggil. Memang orang bisnes kalau tak pandai benda tu memang bahayalah. Memang modal akan mati. Tu masa mula-mula dulu nak try benda ni. Sebenarnya untuk dapatkan bisnes yang last ni memang saya dah janji dengan suami ini yang last. Maksudnya kalau tak jadi yang ni saya takkan buat bisnes lah. Tapi mungkin sebab sebelum ni saya dah pernah gagal, saya nak ambil benda tu sebagai kita punya pengalaman, kita punya cabaran. So ala-ala dah janji the last product, the last business ni kita buat betul-betul. So sampai 6 tahun ni alhamdulillah lah masih mendapat sokongan yang padu lah daripada suami juga. Tulang belakang tu. Tapi yang pinjam tu dah bayar dah. Lebih dah kot, boleh lebih dah kot. Alhamdulillah lah setakat ni. Alhamdulillah. Pengeluaran macam mana tu pengeluaran produk? Okay, so setakat hari ni macam dulu kita tak ada staff kan. Maksudnya bukan tak ada staff, adalah yang seorang dua. So bila yang saya cakap tadi yang dah jadi demand tinggi melebihi production tu, so memang saya dah ambil dah hire lah untuk bahagian ni berapa orang, bahagian ni berapa orang. So setakat hari ni alhamdulillah lah setakat saya tambah staff tu tak banyak sebab benda ni homemade kan. Alhamdulillah setakat hari ni production tak adalah kata stuck apa semua. So berjalan dengan lancar lah. Bila kita dah tambah pekerja ni kan. So kita kodrat kita, yalah kita manusia juga nak buat benda tu, nak buat benda ni. Kadang-kadang sampai tak terbuat pun. So bila kita yakin untuk bahagikan tugas tu kepada orang lain, maksudnya kita dah satu langkah ke depan lah untuk tempuh kejayaan tu. Sebab saya sendiri memang susah untuk nak bagi kerja ni dekat orang. Kadang kita rasa kita je yang mampu, yang terbaik buat kerja tu kan. So memang benda tu memang memakan diri saya sendirilah. Dalam lama jugalah nak boleh ke saya ni maksudnya yakinlah untuk nak delegate kerja kepada orang lain ni. Tapi
Alhamdulillah lah lepas saya yakin dah buat benda bisnes berjalan lebih lancar. So tak ganggu saya punya jadual nak masak ke anak apa semualah. Walaupun full time bisnes, saya juga full time so di rumah. So boleh masak, boleh jaga anak, boleh ambil anak sekolah. Semua tu kita macam smooth kan? Lancar. Itulah. Teknologi macam mana pula? Teknologi macam packaging yang botol apa semua tu kan? Sedih. Okey, masa mula-mula dulu memang demand tinggi kan. So saya fikir tak apalah kita macam dalam satu site saya ni, tak apalah kita masuk kilang lah. Kita buat kat kilang lah, saya minta kat suami macam tu. Tapi satu site saya lagi, saya fikir tak boleh. Walaupun benda tu demand tinggi, sebab saya kan homemade, benda tu macam benda-benda macam mesin-mesin yang canggih-canggih tu tak ada. So kita buat manual semua. Tapi bila satu tahap tu benda tu macam permintaan tu sangat tinggi, sampai kita rasa nak buat kat kilang. Masuk bayar je kita buat kat kilang. Tapi saya fikir sebab sebelum kita nak masuk kilang tu, sebab saya ada 4 orang pekerja. So bila kita buat kat kilang, so dia orang akan tak ada pekerjaan lah. Sebab saya punya pekerja pun tak adalah kata muda-muda macam kita ni. Maksudnya kalau yang muda macam kita ni, tak apalah kau datanglah jual online dengan aku. Kita boleh tarik macam tu. Tapi yang datang kerja dengan kita ni yang menggunakan kudrat, maksudnya nak sara 7 orang anak, nak sara mak ayah kan. So saya fikir macam tak boleh. Tak apalah. Sebab saya pun niat bisnes, nak tolong orang. Maksudnya saya tahu saya pun susah juga dulu. So bila orang tu, bila staff tu datang bagi tahu, ya Allah seronoknya hari ni boleh beli pasar malam. Maksudnya sebelum ni tak beli ke? Kita fikir benda tu macam simple, tapi bagi dia orang nak beli pasar malam pun siapa tertunggu-tunggu duit yang macam ni lah. So dia orang memang kena kerja. So bila saya fikir bila saya buat dekat kilang, so dia orang tak ada income. So saya memang cuma tambah-tambah barang-barang yang macam benda tu kan kita buat, kita masak, benda ni kita masak. So kita buat tambah yang lebih besar, macam tu je lah. Tapi still menggunakan manusia. So dari situ walaupun kita nampak macam kuno je kan. Kau ni tak boleh nak fikirlah jauh lah. Maksudnya, tapi tak boleh. Kita mudahkan urusan orang, insya-Allah Allah mudahkan urusan kita. Setakat ni 6 tahun memang pekerja tu lah yang setia dengan saya. Dia macam bagi peluang kat dia lah kan. Untuk dia menjaga income dia. Betul. Kalau kita buat kat kilang, kita buat kat kilang nanti tak ada, dia orang tak ada income. So kasihanlah juga. Saya tak betul lah macam dia orang dapat 500 sebulan contohlah, sebab saya bagi gaji ikut kuantiti botol. Maksudnya ada banyak dapat banyak. Macam tu lah. Kita kira per botol. So kadang kalau kita nak buat kat kilang semua 500, kita macam fikir 500 je, tak apalah. Tapi 500 tu lah yang diorang bagi makan anak, apa semua kan, beli baju apa semua. So saya rasa tak apa kita tambah benda lain, tapi kekalkan pekerja ni. Kita buat manual juga, tapi kita tambah-tambah lah barang-barang untuk nak mempercepatkan lagi ke apa semua tu. Itulah. Dari segi pengiktirafan pula macam mana? Ada dapat award mana-mana ke sebelum ni? Yang tu sebab saya sendiri pun tak adalah kata nak macam networking. Saya kerja, saya kan sekarang ada anak 3 orang, so nak pergi ke kelas-kelas yang high tu memang tak lagi. Saya pergi kelas pun yang mana saya rasa saya boleh bawa. So untuk nak networking dan apa semua tu tak ada lagi lah. Yang award yang keren-keren pun tak ada. Cuma kejayaan kami boleh masuk TV, macam tu lah. Produk boleh masuk TV, boleh masuk majalah, boleh masuk surat khabar. So kita panggil satu kebanggaan jugalah untuk kami dan juga tim. Walaupun produk biasa-biasa kan, kita pun yang menjual pun tak adalah kata yang jenis buat FBA apa semua yang suri rumah, yang pekerja memang nak cari income. So kita orang sama-sama yang naik untuk naikkan kita punya income masing-masing lah.
So bila dah boleh masuk TV apa semua tu, bagi kita tu memang okey lah, memang kejayaan buat kami. Kita kena raikan kejayaan kecil-kecil kan, baru kejayaan besar-besar akan datang. Okey, perancangan masa depan pula macam mana tu? Ada perancangan ke untuk dalam produk ni? Okey, yang macam saya cakap tadi, insyaAllah kita akan keluarkan beberapa produk lagi lah di bawah jenama ni, insyaAllah. Okey, walaupun kami tak keluarkan, contohlah walaupun nanti macam banyak halangan kita nak keluarkan pun, tapi di bawah saya akan cari produk-produk yang boleh saya dan tim jual. Sebab sekarang kita bukan nak macam nak ke arah brand sangat sebenarnya. Saya tak fikir sangat untuk naikkan saya punya brand, nak famous tak. Tapi saya fikir untuk menjaga orang-orang dekat bawah ni, yang 1,000 orang tu. Kan? Sebab kadang yang jenis full time business, yang buat business saya je, memang ada ramai. So walaupun saya tak, contohlah kalau saya tak buat produk lain pun, saya akan cari something lah untuk dia orang, untuk saya ambil dan kita jual sama-sama. Sebab kami memang kalau kira macam mak-mak sikit. Tapi memang macam tu lah hakikat dia. Memang kita tahu kan suri rumah ni macam mana kan. Dia orang bukan tak ada keinginan nak menjual, tapi dia orang kadang malu, dia orang rasa macam rendah diri. So bila-bila ada yang kita yang support, jomlah. Bulan-bulan kita simpan, boleh beli ni, boleh beli tu. So dia orang akan rasa macam okey. Tu sebab saya memang aim utama kami untuk melahirkan ramai yang boleh menjana income dengan produk-produk kami. Puan nak tanya, selain Puan menggunakan bisnes melalui media sosial, adakah Puan buat macam buka booth ke, buka meja ke, ataupun mungkin ada cara lain lah, mungkin selain daripada media sosial untuk memperkembangkan bisnes Puan? Ya. Okey, kejap boleh. Tak Kejap Ya, Syaiful. Nama Syaiful ni mestilah nak buat lagi. Anak saya pun nangis juga tadi. Lama dah kat bawah tadi. Tapi ayah dia tutup pintu. Okey. Boam pula ambil gambar ni. Boam pula cakap sebab dia akan keluar gambar satu-satu. Oh ya ke? Sorry. Boleh, tak apa. Okey, boleh sambung. Nak tanya satu. Kalau nak jadi ejen Ya, ke saya atau dropship ke apa, ada syarat-syarat dia ke? Kok ni tak boleh, kau ni tak boleh ke? Syarat-syarat dia lah. Okey, dulu memang saya sendiri memang syarat dia macam ketat. Bukan ketat lah, maksudnya ada syarat. Maksudnya kau tak jual 3 bulan, aku terminate. Kau tak fokus, tak boleh jual. Macam tu dulu. Dulu memang konsep macam tu. Tapi bila kita buat konsep macam tu, ejen datang je pergi. Ejen datang je pergi. Memang macam tu sebab kita yang buat syarat tu kadang dia orang fikir benda tu tak adalah patut. Tapi bagi dia orang, Beban. aku memang nak jual je. Kadang-kadang nak suka-suka je kan. So sekarang siapa nak jual boleh, tapi syarat first memang kena guna dulu. Sebab kadang kadang nak jual tapi tak tahu apa-apa pun benda ni. So kita tak nak benda-benda yang simple-simple macam tu. So syarat first tu memang guna je lah dulu. Beli je satu, yang kecil pun tak apa. Kan nanti senang. So syarat sekarang memang tak susah lah. Nak join boleh. So kau kena beli dulu. Sebab dulu kita memang ambil siapa nak jual. Tapi kadang tu hari-hari kita kena hadap 300, 100 soalan yang tanya yang sama, yang simple. Macam mana nak guna?
Kan kita nak jawab customer lagi. Sebab tu saya seorang, so saya macam ambil benda tu sebagai pengalaman. Maksudnya aku dah kena benda ni. So jalan penyelesaian dia untuk nak jual dulu, kau kena guna dulu. Macam tu je lah. Nanti senang. Bila kita dah guna, kita tahu nak explain dekat customer apa semua kan. Benda tu memang kita akan ajar. Tapi at least diorang dah dapat gambaran tu macam mana nak guna, macam mana bentuknya kan. Itulah. So untuk target-target bulan-bulan pun memang saya tak tetapkan lah sekarang. Memang nak join, boleh. Join je. Janji jangan jual produk yang sama dengan saya. Tu je. Kan kadang kalau kita guna kalau contohlah kau jual produk ni, lepas tu nak jual produk lain yang apa maksudnya niche yang sama. Cuma brand lain-lain. Macam mana kita nak yakinkan customer tu yang ni baik, yang ni tak baik kan. So dekat situ kita boleh nampak lah attitude kita macam mana. So nak jual boleh, tapi jangan jual brand lain lah. Nak jual tudung ke, nak jual baju ke, tak kisah. Tapi jangan benda yang sama macam ni lah. Sebab kan sekarang lah banyak brand kan. Gitu je lah. Tak ada yang syarat pelik-pelik sangat. Cuma ada yang jenis nak kadang orang pemborong kan, pemborong yang jenis ada modal banyak ni, IC saya nak 1000 botol. Kau tak pernah guna, tak pernah jadi agent, tak pernah jadi dropship pun tiba-tiba nak 1000. Yang ni memang saya pilih. Saya memang tapis walaupun sebab dulu saya memang ambil. Nak beli 1000 pun saya bagi. Tapi last memang dia orang ni lah yang mula-mula apa kita fikir, kita panggil main harga. Buang harga kan. Sebab dia sebab dulu memang setahun 2 tahun dulu memang saya ambil je siapa-siapa nak join. Beli kita borong first pakai tu label. orang di situ nak ambil dulu ambil 1000 saya kata ambil lah macam kita teruja kan, orang dah mula kenal. Tapi tak fikir panjang masa tu. So maksudnya bila dia dah beli banyak, so harga tu maksudnya kita guna harga range stokis ke macam tu lah kan. Contoh, dia macam maksudnya murah lagi pada ejen. So dia boleh ambil, dia boleh jual dalam, dia ambil untung kadang 50 sen sahaja. Tapi 50 sen kadang 1000 berapa kan. So gitulah. So sekarang kalau nak join, kena join dari bawah dulu lah. Dropship dulu. So saya tengok progress dia boleh ambil banyak. Ada betul beli dulu. Tahu lagu mana nak guna, senang nak cerita. Kan? Okay, boleh Itulah. Tak ambil suka-suka lah. Maksudnya tengok dulu. So dari produksi, tak pegang stok. Lepas tu boleh ambil 10 botol. Lepas tu tengok bila dah ada team, kita bolehlah bagi dia ambil banyak sikit. So sekarang memang tak gelap mata lah dengan duit yang banyak. Sebab kita ada pengalaman kan. Sebab kadang yang jenis yang modal besar-besar ni dia borong je. So dia tak jaga pun tim bawah dia. So kita kesian lah yang jenis follow arahan kita, yang jenis follow harga HQ kan. Yang ada tim bawah-bawah ni. So bila orang jual murah, yelah kita panggil tutup perut nasi kan. So dia orang macam ni, kita tak boleh nak apa pun sebenarnya. Dia memang mindset dia macam tu. Aku jual murah mestilah aku. Gitulah. So kita ambil pengalaman lah daripada apa yang kita dah lalui kan. Okay. Itulah. So kejap no. Ni pun masa dah habis. So kita ada satu lagi soalan. So kena set satu lagi link. No tunggu sekejap Okay, sorry. Memang limited masa dekat Zoom. Okay, sekejap. Macam tak apa. Soalan pokok ni. Masa mencemburui kita. Okay, kejap.